Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, daripada Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas setiap muka surat daripada Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini, pagi Jumaat pada hari ini adalah 18 hari bulan September 2020. Alhamdulillah, kita akan memasuki kepada satu muka surat baru, iaitu muka surat 442. Kita masih lagi bersama-sama dalam surah Yasin. Alhamdulillah, surah yang selalu kita baca, surah yang selalu menjadi bacaan orang-orang kita pada setiap malam Jumaat, setiap majlis dan sebagainya. Alhamdulillah, moga-moga kita akan dapat mengambil mutiara-mutiara terbaik daripada Al-Quran pada setiap pagi, supaya hari kita ini akan dimulakan dengan sesuatu yang terbaik, iaitu solat subuh sebentar tadi, dan kemudian selepas sekarang kita akan mengikuti bersama-sama majlis ilmu pendek saja, insya-Allah, tak lebih ataupun lebih kurang 30 minit, insya-Allah. Pada sesi ini kita akan membaca daripada surah Yasin, iaitu daripada muka surat yang ketiga daripada surah Yasin. Kalau sebelum daripada ni kita dah baca muka surat pertama, muka surat yang ketiga, dan insya-Allah selepas daripada ni kita akan ada hanya 3 muka surat saja lagi selepas daripada ni, daripada surah Yasin. Kita akan tamat surah Yasin, dan alhamdulillah saya bersyukur juga kerana kita telah hampir dapat memasuki hampir 100 muka surat 100 muka surat daripada Al-Quran sejak daripada kita mulakan pada lebih kurang 3-4 bulan yang lepas. Pada pagi ini kita akan baca ayat-ayat daripada surah Yasin, iaitu ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-40. Pada sebelum daripada kita mulakan sesi Yasin kita pada pagi ini, eloklah juga kita ingatkan kembali apakah dia tema utama daripada surah Yasin. Tema utamanya adalah iaitu al-istislam lillahi ta'ala fid da'wah, iaitu kita hendaklah menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa juga hasil yang kita perolehi daripada dakwah kita. Tetapi yang penting adalah terus melaksanakan dakwah walaupun apa yang terjadi. Tidak kira orang menerima, orang menolak, itu bukanlah kerja manusia, itu bukan kerja pendakwah, itu bukan kerja Nabi, itu bukan kerja orang-orang yang menyampaikan Islam. Tanggungjawab mereka hanyalah menyampaikan Islam, al-balagh al-mubin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan syaratnya adalah al-mubin, iaitu menyampaikan, bukan hanya menyampaikan tapi menyampaikan dengan terang, dengan jelas, sehingga manusia tidak ada keraguan lagi. Jadi selepas daripada manusia dah nampak, dah clear dah, tiba-tiba mereka menolak Islam tu, maka itu terpulanglah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala lah akan mengambil tindakan dan sebagainya kepada mereka. Itu bukannya kerja manusia, bukannya kerja pendakwah, bukan kerja orang-orang yang membawa Islam itu. Sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-28 daripada muka surat ini, muka surat 442. Jadi kita akan bacakan sedikit daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca semalam. Apa kita baca semalam, iaitu kita baca mengenai dengan seorang yang telah dibunuh. Kerana apa? Kerana dia telah menyatakan kepada orang kampungnya, orang negerinya, supaya menyokong, supaya menerima nabi-nabi yang datang menyampaikan, ataupun utusan-utusan yang diutuskan oleh Nabi Isa yang kita baca semalam, yang datang ke negeri tersebut. Kebanyakan ulama mengatakan negeri tersebut adalah, ataupun bandar tersebut adalah bandar Antakya. Antakya kita telah sebut semalam, jauhnya daripada Jerusalem ataupun jauhnya daripada Baitul Maqdis ni ialah lebih kurang 700 km, iaitu dalam perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 9 jam naik kereta kalau zaman moden ni, ataupun lebih kurang 6 hari 7 hari berjalan kaki. Jadi selepas daripada dia dibunuh, kemudian dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Masya-Allah kan. Selepas daripada masuk dalam syurga, dia sangat-sangat menginginkan kalaulah orang negeri itu
tahu apa yang diperoleh itu, Masya Allah kan. Tapi apa nak daya kan. Jadi apa yang terjadi selepas daripada tu, kita akan baca pada muka surat 442 pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'. Allah Subhanahu Wa Taala kata dia tidak turunkan ke atas kaumnya, iaitu kaum Habibun Najjar tadi tu, selepas daripada Habibun Najjar itu telah meninggal, telah mati, telah dibunuh, min jundim minas sama', tentera daripada langit. Artinya sini Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ni sebenarnya dia nak ceritakan tentang keremehan, remeh. Maknanya tak ada apa. Mereka tu hebatlah, nampak macam membunuh Habibun Najjar, melakukan macam-macam perkara kepada pendakwah-pendakwah Islam, tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah sangat remeh, tak ada apa pun. Sebab itulah Allah Taala kata, tak perlulah kami turunkan tentera daripada langit untuk menghancurkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada apa-apa pun, sangat lemah pun. Wa ma kunna munzilin, Allah Taala kata kami tak akan turunkan pun. Habis tu apa yang Allah Taala akan buat? Sebenarnya Allah Taala kata sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat kepada mereka, nak ambil tindakan kepada mereka di atas kejahatan mereka itu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu in kanat illa sayhatan wahidah. Sebenarnya untuk mereka ni cukuplah dengan satu sayhah wahidah. Sayhah wahidah iaitu tempikan, tempikan yang satu saja. Dikatakan oleh ulama tafsir di sini, erti makna datang Jibril bertempik saja dah hancur semua. Faizahum khamidun, nescaya mereka ni apabila kena macam tu khamidun. Khamidun artinya apa? Khamidun artinya tak ada apa. Seperti apa? Dalam bahasa Arab digunakan khamada, khamadatin nar. Khamadatin nar ni artinya ialah api bila dia menyala kemudian dipadam. Jadi bila api tu menyala dan padam, itu panggil khamid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sini perkataan faizahum khamidun, bila tiba-tiba mereka itu dah lenyap hampir semua, iaitu semuanya mati apa? Hancur, binasa, hanya satu tempikan saja. Jadi nak ceritakan kat sini, sebenarnya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, menentang dakwah Islam ni, sebenarnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak hancurkan mereka sangat mudah kan. Dengan satu teriakan, dengan satu Allah Ta'ala mudah, kun fayakun saja Allah Ta'ala boleh hancurkan mereka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buat begitu kepada manusia-manusia yang ingkar, manusia yang jahat, manusia yang menentang Islam pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi peluang kepada mereka. Sebab tu kita tengok dalam hidup kita ni kadang-kadang ramai orang yang dulunya begini-begini zalim kepada orang-orang Islam dan sebagainya, tiba-tiba mereka dia masuk Islam kan. Jadi apa yang berlakulah sebagai contohnya orang-orang yang mengutuk Muhammad, mengutuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dulu tiba-tiba dia yang masuk Islam Jadi insya-Allah kan, kita jangan risau, kita jangan sedih, kita teruskan usaha kita, iaitu untuk menyampaikan Islam sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya hasratan 'alal ibad, Allah Subhanahu Wa Taala berkata ya hasratan al ibad. Ini kata-kata Arabnya, dalam bahasa Arabnya artinya kesiannya begitulah. Ya hasratan alal ibad, kesiannya hamba ni, kesiannya hamba akulah. Hamba mana? Iaitu hamba-hamba Allah ni, yang mana dia ni hamba Allah tapi dia ni melawan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata ya hasratan alal ibad, kesiannya hamba-hamba yang macam ni. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada datang saja Rasul, mereka ni mempermain-mainkan. Sedangkan Rasul tu datang daripada Allah, mereka mempermain-mainkan pula kan, buat tak indah atau main suka-suka, menggelak-gelak ketawa dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebutkan ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan apa? Bahawa perkara ni dah berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang meneruskan kerja engkau pada hari ini, jangan risau jangan sedih kan, bahawa apa? Perkara ni dah berlaku dan sekarang mungkin akan berlaku. So perkara itu adalah biasa. Kemudian alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Mereka tak tengok ke? Mereka tak fikir ke? Allah Ta'ala tanya mereka sekarang ni. Mereka tak fikir ke? Orang-orang yang sebelum daripada mereka. Al-Qurun sini ialah bukannya kurun dalam bahasa Arab tapi kurun sini maknanya ajal. Maknanya ialah generasi-generasi yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu. Kemana mereka pergi? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Bukankah Allah Ta'ala dah hancurkan mereka, orang-orang yang sebelum daripada ni? Annahum ilaihim la yarji'un, dan mereka tak kembali lagi. Maknanya mereka ni dah habislah.
Macam kita katalah kan, orang naik kapal terbang lah sekarang kan, yang kapal terbang yang hilang kan, kapal terbang apa ni Malaysia kan, yang hilang tu, mereka tak kembali lagi, tak kembali ke rumah, tak ada kembali ke kampung halaman mereka. Jadi maknanya mereka tak ada lah. Bukan nak katakan yang kapal terbang tu apa ni dihancurkan, apa ni mendapat laknat Allah, bukan, tapi nak cerita sebagai contohnya, iaitu orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah sebelum daripada ni, kaum Lutnya, kaum Adnya, kaum Samudnya dan sebagainya. Ke mana mereka? Kembali lagi? Tak kembali kan? Jadi begitu juga orang-orang yang mati, orang-orang yang mati daripada golongan-golongan tu, daripada golongan Quraisy tu, ke mana mereka yang dah mati tu, yang di hadapan Nabi SAW kan, mereka dah mati sebelum ni, sekarang tak ada kan, mana kembali lagi? Kembali tak ada kan? Jadi artinya mereka ini pergi ke mana sebenarnya? Mereka ini pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Allah Taala sebutkan sini wa in di sini ialah, in di sini artinya ialah tidak, kata. Tidak adalah in kullun. Lamma ni ada dalam bahasa Arabnya artinya boleh jadi makna macam-macam tetapi makna lamma di sini ialah maknanya illa. Jadi in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun artinya lah tidak adalah mereka semua itu, lamma melainkan jami'ul ladaina, mereka semua itu kepada kami, muhdarun dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni tak kembali pergi ke mana? Mereka itu dibawa ke berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap. Jadi artinya mereka ni sepatutnya kena sedarkan bahawa kalau mereka ni mati selepas daripada ni, ke mana mereka akan pergi? Mereka akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, muhdarun. Mereka muhdarun ini kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu satu perkataan yang bukan mereka yang nak pergi, tapi mereka itu diheret datang. Itu muhdarun, muhtar Kemudian daripada hadara kalau hadir tu maknanya orang tu hadir sendiri, tapi bila muhdar ni mereka dihadirkan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan selepas daripada tu, iaitu tentang sifat tanda-tanda lagi, ayah, yakni wa ayatul lahum. Allah Taala mula menyebutkan dalam surah ayat 33 ni tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ayahnya wa ayatul lahum, sepatutnya menjadi tanda kepada mereka. Apa tanda kepada mereka tu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini wa ayatul lahum, tanda untuk mereka al-ardu. Yang pertama sekali ialah al-ardul maitah. Al-ardul maitah ni artinya apa? Iaitu bumi yang mati. Al-ardul maitah, bumi yang mati, ahyainaha, dan kemudian kami hidupkan dia. Kita tengokkan bumi mati, padang pasir, tak ada apa-apa tumbuhan sebagai contohnya, ataupun ada tumbuhan tapi ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Kemudian wa akhrajna minha habban, kemudian kami tumbuhkan, keluarkan daripada bumi yang mati itu, tiba-tiba mati kan, kita tengok bumi itu mati, tiba-tiba Allah Ta'ala keluarkan habban. Habban ni artinya ialah biji-bijian. Termasuk dalam habban ialah semua benda. Semua benda tu maksudnya ialah semua benda yang dimakan, yang menjadi makanan ruji kepada manusia. Kalau kita di Nusantara ni kita makan nasi. So beras tu sebenarnya adalah habban. Kalau orang di negeri yang makan gandum, makan roti dan sebagainya, so gandum tu sebenarnya habban dalam bahasa Arabnya. Jadi habban, di mana-mana pun manusia ni tidak boleh daripada habban. Kita tengok itu apa yang Allah Taala sebut ni, maknanya manusia ni tak boleh makan pil, tak boleh makan daging saja. Memanglah kalau ada orang nak diet tu kan, tapi itu bukanlah untuk semua orang kan. Untuk sebahagian daripada orang saja mungkin dia diet, tapi majoriti manusia, lumrahnya manusia ni akan memakan habban di mana saja mereka berada, sama ada jagung ke, sama ada bali ke, sama ada skoi ke, nama ada nasi ke dan sebagainya. Jadi daripada mana? Cuba kita fikirkan. Asal kalau kita kata alah manusia lah yang menanam, tapi yang sebelum daripada tanam tu dulu-dulu ni datang daripada mana? Masalahnya kan. Jadi kemudian kita tengok pula kan, yang apa ni, bila manusia ni dia menanam satu biji benih, biasanya satu biji saja kan, satu biji padi dia akan menumbuhkan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, iaitu dia akan menumbuhkan sebanyak lebih kurang berapa? 700 biji. Daripada satu dia 700 biji. Daripada mana 700 biji ni datang?
699 lagi ni datang daripada mana? Itulah makna Allah Ta'ala kata akhrajna. Allah Ta'ala jadikan, dia keluarkan akar, kemudian akar tu menarik zat-zat daripada bumi itu, kemudian daripada bumi itulah, daripada apa yang dalam bumi tiba-tiba dia menjadi biji, kemudian dituai, kemudian di mesin, kemudian menjadi gandum, menjadi beras dan sebagainya, kena kita makan. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut wa ahyayna. Allah, semua itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhrajna minha habban, dan ulama-ulama kata kat sini ialah wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, didahulukan jar dan juga majrur. Jar majrur ni artinya kalau dalam bahasa Arabnya maknanya huruf jar tu kan. Faminhu ya'kulun, Allah Ta'ala sebut faminhu ya'kulun, bukannya ya'kuluna minhu. Kenapa faminhu ya'kulun? Dikatakan ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Tontawi mengenai ayat ini, dia kata ialah kerana ianya adalah menjadi makanan ruji kepada seluruh manusia yang ada di atas dunia ini. Sebab itulah didahulukan minhu ya'kulun. Seterusnya waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Sebut lagi tanda-tanda kekuasaan Allah lagi, ataupun kita kata apa ni kan, tanda-tanda kekuasaan, kehebatan Allah Ta'ala yang, dan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia, iaitu apa? Iaitu dijadikan taman-taman pula. Taman-taman ada pokok kurma, ada pokok a'nab, iaitu pokok anggur, dan tak payah sebutlah durian ke rambutan kan, termasuk dalam tu semua kan. Allah Ta'ala sebut tu sebagai contoh benda yang boleh dilihat oleh orang Arab pada masa tu. Jadi mereka semua melihat benda ni, kemudian Allah Ta'ala kata wa fajjarna fiha minal uyun, daripada laut itu fajjar tu macam menyembur keluarkan air daripada bumi itu pula kan. Macam mana air boleh keluar daripada bumi kan, sehingga manusia ni boleh bertani? Kalau tak ada air, macam mana nak bertani, nak bertanam? Jadi benda ni adalah semua tu tanda kehebatan Allah Ta'ala. Kemudian liya'kulu min samarihi, tujuannya satu, iaitu untuk manusia ni dapat makan. Min samarihi wa ma amilathu aidihim, dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Di sini perkataan di sini wa ma amilathu aidihim, kepada siapa yang ada mushaf di tangannya boleh buka kan, ataupun boleh tengok kan pada ayat sekarang ni ayat 35 ayat 35 ada perkataan situ wa ma amilathu aidihim. Allah Ta'ala sebutkan sini supaya mereka ni dapat makan daripada buah-buahannya, daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah sebut situ, dan juga apa-apa yang di sini ada dua penafsiran. Yang pertama sini ulama kata sini sini artinya ialah manafi, iaitu tidak, maknanya tidak. Memang kan dalam bahasa Arab ni ada makna tidak, ada makna dipanggil mausulah, ada dipanggil manafiyah. Jadi ulama terbagi kepada dua di sini. Yang pertama mengatakan di sini ialah manafiyah. Manafiyah artinya supaya mereka dapat makan daripada buah-buahannya, dan sedangkan tangan mereka wama amilathu aydihim, benda-benda ni sebenarnya bukan hasil daripada tangan mereka. Maknanya bukan hasil perbuatan mereka, bukan hasil kemampuan mereka untuk menumbuhkan, untuk memberikan habban, bijian dan sebagainya. Memang bukan kerja tangan mereka, tapi itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wama amilathu aydihim, benda ni semua Allah Ta'ala kata bukannya kerja tangan mereka. Itu makna yang pertama. Jadi kalau dah dia tu datang daripada Allah, hasil anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bukan kerana tangan mereka, maka sepatutnya lah mereka ni afala yashkurun, kenapa mereka ni tidak bersyukur? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, situ ialah mausulah. Dalam erti kata ialah apa? Iaitu ada buah-buah tu yang direct dapat dimakan oleh manusia, dan ada benda-benda tu perlu diusahakan, diubah oleh manusia. Wa ma amilathu aydihim artinya apa-apa yang diubah oleh manusia. Ialah kan daripada gandum diproses yang jadi kuih. Jadi bila kita tengok kek tu kan, tak kira lah kan roti canai ke goreng pisang ke kan, semua tu kadang-kadang daripada gandum tapi diproses. Ada spaghetti dan sebagainya, tapi dia tu telah diproses. Itu awam ma amilathu aydihim. Jadi ada dua makna lah di situ kan, supaya bila kita baca ni, masya-Allah kan, kita tengok dua-dua tu adalah betul. Kemudian subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, Allah Ta'ala sebut pula tentang azwaj. Azwaj artinya adalah apa ni, maaf sekejap ya. Okey, azwaj ni artinya adalah apa ni, berpasang-pasangan.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, iaitu apa? Disebutkan di sini, dia kata subhanallazi, maha suci Allah. Adalah ulama-ulama bahasa Arab berbincang tentang isu ni kan. Sekejap ya. Okey, ulama-ulama bahasa Arab ada berbincanglah tentang subhan ni, apakah dia kan dan sebagainya. Jadi kita tak discuss lah di sini Jadi insya-Allah yang kita akan cuba tengok ialah apa tu, iaitu dari segi allazi khalaqal azwaj, iaitu pasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan bahawa semua benda ni Allah Taala jadikan pasang-pasangan. Kullaha ni semua benda. Sama ada manusia faham, manusia nampak, manusia boleh kaji dan sebagainya, ataupun tak boleh kaji, tapi semua benda tu Allah Ta'ala sebut dia telah menjadikan berpasang-pasang. Mimma tumbitul ard, daripada yang pertama, daripada apa yang ditumbuhkan oleh muka bumi. Kalau manusia dulu, manusia tak tahu pun bahawa sebenarnya rupanya pokok ni dia kena bercantung, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan dan betina kan. Sebab itulah ada kita kata pusat-pusat perkahwinan kan untuk pokok-pokok. Seperti kalau di Malaysia ni ada mardi kan. Mardi tu tempat kahwin kan tu. Dia kahwin pokok dipanggil kan. Dia akan ada jantan, ada betina, dia kahwin, barulah dia boleh berbuah. Kalau tak, dia tak keluar buah kan. Seterusnya ialah apa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu apa? Wa min anfusihim, kamu juga. Iaitu kan kamu ni ada lelaki, ada perempuan kan. Dan kemudian selepas daripada tu wa mimma la ya'lamun, dan juga apa yang mereka tak tahu, yang manusia ni tak tahu. Jadi rupanya banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu kan, tetapi sebenarnya adalah kita kata apa ni? Kita kata dia ni adalah ada pasang-pasangan je. Kemudian seterusnya wa ayatul lahum, ayat lagi, tanda lagi, iaitu tanda apa? Wa ayatul lahumul lailu naslaku minhun nahar. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dan tanda bagi mereka lagi malam. Naslahu ni ialah daripada bahasa Arab salakha ni ertinya apabila kalau kita sembelih binatang tu, kemudian kita cabut kulit dia, kita lapah kulit ni, kita cabut kulit dia daripada ni. Ataupun kalau manusia tu mengambil kulit ular ke kulit buaya ke kan, untuk diambil lah kan jadi itu dipanggil salakha. Jadi salakha ni seperti seolah-olah macam membuang kulit Jadi ayat Allah SWT sebut wa ayatul lahum al-lailu naslaku minhun nahar. Allah Ta'ala lapahkan daripadanya siang, seolahnya macam siang tu menutupi malam. Sebenarnya gelap, sekarang ni cerah kan, tapi asalnya ialah gelap. Jadi siang hari ni dia datang menempel kat situ, akhirnya dia jadi cerah dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala buang siang tu, dia jadi malam, jadi kembali semula kepada malam. Jadi itu Allah SWT sebut wa ayat, itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala fa izahum muslimun, tiba-tiba bila dah cabut tu jadi gelap, ke maghrib lah kita panggilkan. Seterusnya wasyamsu, kemudian ayat lagi, tanda lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ialah apa? Iaitu matahari. Matahari ini kata tajri li mustaqarril laha, dia berjalan pada orbitnya, dia perjalanannya. Itu satu pendapat kata dia akan berjalan sehinggalah sampai kepada satu saat ketikanya maka dia akan berhenti, iaitu hari kiamat lah. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wasyamsu tajri. Dulu orang menganggap orang anggap matahari itu mati. Matahari itu mati. Kemudian yang bumi ni berkeliling. Tapi akhirnya manusia sekarang bila dah baca Quran, kita dah tahu kan bahawa sebenarnya matahari itu sendiri pun bergerak kan. Bumi bergerak, tapi matahari pun sebenarnya bergerak. Allah Ta'ala sebut tajri, dia berlari li mustaqarril laha, kepada tempat rehatnya kita katakan, ataupun tempat berhentinya, ataupun pada orbitnya. Zalika taqdirul azizil alim, itu semua adalah penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya lagi Allah Ta'ala kata wal qamara, dan begitu juga bulan qaddarnahu manazila. Allah Ta'ala tetapkan apa? Iaitu manazil ni ialah apa kita kata iaitu kalau ikut manzil ni rumah kan, tapi manazil lah tempat-tempat. Jadi ulama-ulama kata bulan ni Allah Ta'ala telah jadikan padanya ada lebih kurang 28 manazil, 28 tempat ni. Jadi malam ni dia lain, malam esok dia lain, kemudian dia ada satu malam lagi tu ataupun 2 malam dia akan gelap, dia tak ada apa-apa. Itu kata ulama tafsir macam itulah. Jadi
Di sini ayat Quran kata wal qamara qaddarnahu manazil. Allah Taala yang tetapkan benda tu. Time dia, waktu keluar dia, waktu masuk dia, besar dia bagaimana kan, hatta ada kal urjunil qadim, sehingga last sekali dia akan balik, dia akan menjadi apa, seperti al-urjun. Al-urjun ni ialah seperti tandan kalau kita tahu tandan tamar ke tandan kelapa kan, dia bengkok macam tu, macam anak bulan tu, itu tandan. Jadi Allah Taala kata kami tetapkan dia, kemudian dia akan kembali seperti menjadi tandan yang lama, benda kecil lah maksudnya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, dan matahari tu dia tak akan dapat kejar bumi, artinya dia tak akan belaga lah, itu kan. Kemudian walal lailu sabiqun nahar, dan malam pula tidak boleh mengejar siang, maknanya dia bertukar-tukar, dia tak adalah malam dan siang gitu kan. Kemudian wa kullum fi falakin yasbahun, semua tu Allah Taala dah tetap dah fi falakin, ada falaknya, ada orbitnya, yasbahun, dia seperti seolah-olahnya macam berenang berenang, memang berenang lah kan, dia tak ada apa-apa kan di atas angkasa raya begini kan, tiba-tiba terapung-rapung kan, tiba-tiba bergerak kan, dan bergerak tu tak lari daripada tempatnya. Kita nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk pagi ni. Selama 26 minit kita bersama-sama dalam sesi untuk kita mengecapi sebersedikit daripada Al-Quran pada pagi ini sebagai bekalan hari kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.